Di tepi sawah si gadis jelita, semangat padi sentiasa membara, rela berkorban jiwa dan raga demi menyelamatkan kampung tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia teguh bersama. Nama saya Nur Soleha binti Joni. Saya dari SK Batu Putih, Kina Batangan. Seikhlas salam saya berikan kepada para hakim yang berpegang pada paksi keadilan dan kebijaksanaan, penjaga masa yang sentiasa cakna dengan detiknya, serta semua penonton yang setia bersama. Apa kabar semua? Hari ini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Legenda Hominodun. Dengarkanlah. Pada suatu masa dahulu, di sebuah kampung yang terletak di negeri Bawang Bayu, penduduk di kampung itu hidup aman dan damai. Kampung tersebut didiami oleh masyarakat Kadazan Dusun. Masyarakat di kampung itu melangsungkan hidup dengan hasil pertanian dan hasil hutan. Sejuknya angin meniup sepoi-sepoi bahasa, kata seorang penduduk. Ya, betul, tersebar haruman padi baharu ini, kata seorang penduduk. Kata seorang lagi penduduk. Penduduk di kampung itu amat bersyukur dengan hasil yang diberikan bumi kepada mereka. Ingat kawan-kawan, berbudi kepada tanah akan dapat hasilnya. Walau bagaimanapun, keamanan, kedamaian dan kesenangan yang mereka nikmati tidak lama dalam genggaman mereka. Suatu hari, kemarau panjang telah melanda kampung mereka. Hujan tidak lagi turun, tanah kering kontang, bumi tidak lagi memberikan hasilnya, seolah-olah bumi menghukum mereka. Kawan-kawan, ingatlah agar sentiasa bersyukur kerana tidak selamanya kita miliki segalanya. Di suatu pagi yang hening, penduduk kampung berkumpul dan membincangkan perkara ini. Tiba-tiba, seorang penduduk kampung berteriak, "Apakah salah kita? Mengapa semua ini berlaku? Mengapa kemarau melanda kampung kita yang aman ini? Bekalan makanan semuanya habis, haiwan ternakan habis mati." Lalu seorang ibu lagi mengatakan, "Anak saya sering mengadu lapar dan haus. Luluh hati saya sebagai orang ibu mendengar kata-kata itu." Lalu penduduk kampung mencapai kata sepakat untuk berjumpa dengan Kinoingan. Siapakah Kinoingan ini? Menurut kepercayaan penduduk kampung itu, Kinoingan adalah seorang pemimpin yang berkuasa dan mampu mencari jalan penyelesaian untuk mereka. Kinoingan mempunyai seorang istri yang bernama Suminundu dan anak yang jelita bernama Hominodun. Penduduk kampung berteriak memanggil Kinoingan dan menceritakan jalan penyelesaian dari Kinoingan. Setelah berbincang lama, Kinoingan pun meminta semua penduduk kampung untuk pulang dan dia akan memikirkan jalan penyelesaian. Malam pun tiba, sedang asyik Kinoingan duduk di serambi rumah sambil memikirkan hal pagi tadi. Tiba-tiba ada suara gaib yang jelas didengar oleh Suminundu, Hominodun dan Kinoingan. Suara itu mengatakan, "Kinoingan, jika kamu mahu bencana kemarau ini segera tamat,
Korbankanlah anakmu Hominodun. Hanya dia yang mampu menyelamatkan kampung kamu ini. Kinoingan bertanyakan siapakah pemilik suara itu. Namun suara itu tidak lagi didengari oleh Hominodun dan Kinoingan. Hominodun dan Kinoingan terdiam 1000 bahasa mendengar suara itu. Tiba-tiba Hominodun memecahkan keheningan tadi. Ina, jika benar suara itu, saya rela mengorbankan nyawa saya. Tidak! Teriak Hominodun. Kau satu-satunya anak kami. Tidak akan sesekali aku relakan engkau dikorban. Tambah Hominodun sambil menangis. Ina, saya rela menjadi korban agar kampung dan semua penduduk tidak lagi menderita, jawab Hominodun. Hominodun coba lagi memujuk anaknya, namun Hominodun tidak akan goyah dengan pendiriannya. Keesokan harinya, Hominodun menyatakan keputusannya dengan penduduk kampung. Penduduk kampung terkejut dan amat sedih, namun mereka tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Hominodun meminta semua penduduk kampung untuk berkumpul di sawah padi. Sifat penyayang dan belas kasihnya membuat Hominodun tidak gentar untuk berkorban nyawa. Penduduk kampung pun berkumpul di sawah padi. Sifat mereka menunggu kedatangan Hominodun. Hominodun ditemani perasaan hibah. Penduduk tiba sahaja Hominodun, ia terus berdiri di tengah sawah untuk bersedia. Hominodun yang tidak sanggup melepaskan anaknya berlari ke arah Hominodun dan memeluknya dengan erat. Dia tidak ingin melepaskan anaknya, namun Hominodun berjaya memujuk ibunya untuk merelakan pengorbanannya itu. Kemudian upacara pun diteruskan. Upacara itu dilakukan oleh Kinoingan sendiri. Sebilah pisau menusuk tepat ke jantung Hominodun. Darah merah mengalir dari tubuh Hominodun. Penduduk kampung hening. Hanya jeritan tangisan batinnya seorang ibu melihat anaknya yang berkorban nyawa itu. Dulu anak yang dijaganya itu menceriakan harinya. Kini tinggal jasad yang terbaring di atas tanah. Langit yang cerah bertukar mendung. Tanah yang kontang kembali subur. Rela berkorban demimu kampung. Agar aman ku rela gugur. Darah yang mengalir ke tanah diiringi tangisan Hominodun seolah-olah didengari oleh bumi. Seketika kemudian angin kencang bertiup. Langit cerah bertukar gelap. Hujan pun mulai turun. Kehidupan penduduk kampung pun kembali seperti dahulu. Bermula dari peristiwa itu, masyarakat Kadazan Dusun memulakan sambutan pesta keamatan sebagai tanda bersyukur atas pengorbanan Hominodun dan mengharapkan rezeki yang akan datang
akan datang bertambah baik dan lumayan. Kawan-kawan, ingatlah, kita perlu bersyukur atas rezeki yang diberikan kepada kita. Sekian, terima kasih.